Rancangan ini dibawakan kepada anda dengan kerjasama Affin Bank dan Affin Islamic. Para penonton sekalian, terimalah tauqih fulus anda, FBR. Selamat bertemu kembali. Terima kasih banyak-banyak kepada cewek-cewek semua ya. Terima kasih. Fulus. Bertemu lagi dalam Fulus episod yang terbaru Jumaat 9 malam di TV Al-Hijrah. Dan vokalis kita tadi sebenarnya masa muzik tu apa awak cakap? Fulus of Fulusku. Oh, Fulus of Fulusku. Fulusku. Kenapa awak rasa tak cukup fulus ke apa? Bukan tak cukup. Memang Dia lagu dia toket tak bagi ke apa? Dia tak bayar ni? Tak ada, memang lagu dia macam tu. Memang lagu macam tu Fulus ya? of Fulusku. Oh, memang tak ada lirik lain dah lah. Tak ada lah. Tapi tak apa. Yang fulus ni sebenarnya adalah orang kata satu keperluan di dalam hidup kita ya. Dan kita doakan semoga kita semua mendapat fulus yang masyuk, betul tak? Masyuk juga, tapi kena dengan caranya, itu yang paling penting sekali. Tapi sekarang ni dekat sini student-student semua saya nak tanya, dah ada rumah ke belum? Belum lagi. Mas Farid kita? Dah ada. Dah ada? Dah. Orang rumah? Ada. Berapa? Satu je. Rumah boleh tambah. Orang rumah? Boleh ataupun tidak? tak nak. Dia takut. Bini dia tengah tengok. Untuk itu, episod yang terbaru ini akan membicarakan tentang teratak impian bersama ahli panel kita sebentar lagi dalam Fulus. Teratak impian merupakan tajuk kita pada hari ini, dan dengan itu saya ingin menjemput sekali lagi ke studio Dr. Ashraf Wajdi. Tepukan kepada Dr. Ashraf. Beliau merupakan yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia dan juga penasihat syariah Affin Islamic. Orang yang tinggi statusnya sebenarnya, Doktor. Bertemu kita sekali lagi. Doktor sihat, Doktor? Alhamdulillah. Saya hari ini tak apa-apa sangat. Sebab duk fikirkan masalah banyak ni. Pinjaman perumahan lah, kan? Pinjaman macam-macam lah sebenarnya, kan? Tapi kita nak tanya kepada Doktor, sebenarnya dengan tajuk kita teratak impian ni, benarkah orang di luar sana yang dah mendirikan rumah tangga dan sebagainya, bila dia orang nak dapatkan pinjaman perumahan, dia orang kata susah sangat. Kadang-kadang disebabkan bank itu sendiri yang susah nak bagi. So macam mana Doktor nak cakap pasal ni? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Pertamanya kita kena ingat bahawa bank ini dia berurus niaga berasaskan duit orang lain, bukan duit dia sendiri. Jadi bila berurus niaga menggunakan duit orang, dia kena perlu lebih berhati-hati daripada duit kita sendiri. Sebab itulah bila dia nak memberikan sesuatu, kalau bank konvensional bagi pinjaman ke ataupun bank Islam dia bagi pembiayaan, dia akan mesti memastikan orang yang datang kepada dia tu orang yang betul-betul mempunyai kelayakan untuk membayar balik. Doktor, saya nak tahu juga tentang apa orang kata, dulu dia kata bank satu aja, dia tak cek dengan bank lain. So sekarang ni dengan banyak bank. So kenapa perubahan itu berlaku? Adakah dulu disebabkan terlampau longgarnya penguatkuasaan itu menyebabkan ramai orang yang tidak dapat membayar balik, atau macam mana? Kadang-kadang dulu sebab tidak penguatkuasaan atau kawasalia itu tidak seketat sekarang kerana faktor ialah sebab bank ini kena ingat bahawa urus niaga dia macam mana saya katakan, dia berasaskan duit orang. Jadi kalau tidak berhati-hati, kalau bank ni terlalu banyak sangat kalau disifatkan dulu non-performing loan ataupun hutang tak berbayar, dia akan menyebabkan krisis dalam ekonomi sebuah negara. Jadi sebab itulah hari ini bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh negara, di seluruh dunia, soal penguatkuasaan dari segi bertambah ketatlah
dalam konteks untuk menilai sama orang tu berhak untuk menerima pinjaman ataupun tidak. Baik, kalau macam tu, boleh tak doktor bagi panduan kepada mereka yang nak buat pinjaman perumahan ni supaya mereka dapat memahami kenapa mungkin bank tak meluluskan mereka? Macam tu. Pertamanya ikut macam konsep pepatah Melayu kata ukur baju di badan sendiri. Kalau kita berkemampuan ataupun kita memang mampu untuk membayar balik, tak ada masalah. Tetapi kalau kita tak mampu nak bayar balik tetapi kita masih lagi pergi untuk berhutang dengan niat tak nak bayar, itu akan jadi masalah lah. Ya. Bermakna ukur baju di badan sendiri itu yang paling penting. Kenal pasti apakah jenis keperluan anda, itu yang paling penting. Betul. Tapi dalam istilah yang jenis macam kalau kita buat pinjaman perumahan, ada satu tu saya tengok tu. Apa? MRTA, MLTA itu apa pula tu? Oh, itu skim insurans ataupun takaful. Okey, ingatkan Maknanya MRT macam LRT. Biasanya akan seorang peminjam ataupun pelanggan dalam bank, kalau bank Islam pembiayaan, dia dibiayai, dia akan ambil sekali dengan takaful. Kalau misalnya apa-apa berlaku, katakan dia ambil pinjaman selama 30 tahun, tiba-tiba dia meninggal, tak sampai 30 tahun punya pinjaman. Pada 15 tahun pertama dia bayar macam biasa, tapi dia meninggal. Inilah ada skim perlindungan takaful yang akan melunaskan pembayaran. Okey, tempoh bayaran balik pinjaman pula doktor. Ya. Itu ditentukan oleh apa? Kadang-kadang ada yang 15, ada yang 20, ada yang 30. Ini semua bergantung kepada itulah. Dia panggil credit worthiness ataupun keboleh bayaran balik seorang peminjam ataupun seorang pelanggan. Ini banyak faktor lah. Faktornya termasuklah sama ada saudara Faizal ni orang yang bergaji tetap, gaji tetap berapa gajinya, berapa perbelanjaan secara umumnya yang ditanggung, ada komitmen-komitmen lain ataupun tidak dan sebagainya. Ya, baik. Banyak lagi sebenarnya yang kita nak tanya kepada doktor. Tapi sekarang ni orang ramai di luar sana, mungkin mereka juga ada masalah-masalah tertentu yang kita tak bicarakan lagi. Jom kita dengar apa kata mereka di luar. Macam kita beli satu rumah, katakanlah rumah dia 150,000, 160,000 lah. Ikut harga pasaran lah. So kita ambil loan lah bang. Macam harga rumah kalau 200,000, kita bayar deposit 10%, yang balance tu kita ambil loan lah. Bagi saya loan perumahan Islam lagi baiklah, memandangkan loan ini banyak mengikut syariat Islam. Itu dia kata-kata orang ramai tentang pinjaman perumahan yang saya rasa dah merupakan satu keperluan. Setiap seorang daripada kita pasti akan melaluinya. Kita akan berehat seketika doktor dan kita akan kembali selepas ini bersama dengan seorang tetamu yang merupakan penyanyi popular. Selepas ini dalam Fulus. Setiap dari kita punya cita-cita dari saat kita dilahirkan. Umpama kanvas putih, bagaimana cara hidup kita dicorakkan? Namun, hidup bukan sekadar cita-cita, tetapi bagaimana kita mengekalkannya. Mari kita corakkan kanvas putih itu bersama. Demi masa hadapan yang gemilang, kami teguh bersama anda. Mengiringi setiap langkah dan cita-cita dalam kehidupan yang bersyariat. Affin Islamic, perbankan tanpa batasan. Minta ya Allah, kalau sekiranya dari segi langit maka kau turunkan. Kalau daripada bumi kau keluarkan. Kalau jauh kau dekatkan. Kalau susah kau memudahkan. Bila ada ujian tu bermaknanya Tuhan tepuk kita sikit, tak suruh kita rasa. Tunaikan tanggungjawab. Kalau dah tertidur ke sejam 2 jam balik rumah, buatlah kerja sejam 2 jam tu habis. Jadi kerja harian tu habiskan, itu lebih penting. Bertemu lagi dalam Fulus dan episod kali ini kita memperkatakan tentang terata impian. Dan kalau ikutkan saya nak memiliki sebuah rumah yang seperti villa lah, orang cakap villa. Bukan istana.
istana tu besar sangat lah, doktor. Doktor ada istana dah ke? Tak ada. Tak ada Setakat ni, orang rumah saya tahu ada satu je. Tengok muka doktor, muka yang setia kan. So, Alhamdulillah. Tapi rumah ada berapa? Rumah pun satu. Rumah pun satu juga. Oh, setia kepada satu rumah aja sekarang ni Buat apa nak banyak? Ya ke? Itu doktor, tokoh kita kan. Tapi sekarang ni kita nak bersama dengan seorang artis kita. Kabarnya dia dah ada sampai 4-5 rumah. Tepukan kepada Bob. Waalaikumsalam, Bob. Terima kasih, Bob. Lalu. Ya. Bob. Macam biasa lah. Kalau Bob datang, saya nak suruh buat itu trademark tu. Apa dia? Cepatlah. Cuba. 1, 2, 3. Semua tahu. Mesra. Okey, Bob. Ya. Seorang artis yang cukup terkenal dengan vokalnya yang mantap. Tapi sebelum kita membicarakan tentang rumah ni, boleh tak Bob nyanyikan satu? Nak dengar tak suara Bob yang terkini? Masih samakah macam 10 tahun yang lepas, Bob? Lah, saya. Kalau InsyaAllah. 1, 2, 3, keluar. Saya nyanyi lagu yang dulu-dulu Duhai teman, bisakah kau fahami sandiwara ini? Sejak bila berputiknya cinta kita menjadi rahasia yang tersimpan, mewujudkan kenyataanku tak sanggup kehilanganmu. Terima kasih. Okey. Kita tukar topik sekarang kepada nyanyian. Kita silakan doktor pula. Kan saya nasyid semua dia. Tak apa, nasyid boleh juga. Tak apa, kita simpan dulu doktor ya. Tapi Bob, berbalik kepada topik kita hari ini iaitu pinjaman perumahan. Benarkah Bob dah memiliki begitu banyak rumah? Tak ada, itu semua tipu. Ni nak tanya, pinjaman perumahan yang awak ambil itu, adakah ia konvensional? Ataupun? Yang mula-mula tu konvensional lah. Tapi belum habis bayar lagi kan? Belum habis bayar lagi, masih lagi kata orang tu sedang lah membayar. Sekarang ni awak dah tahu tentang kita ada pinjaman berbentuk Islamik dan kita sebagai umat Islam perlulah orang kata mengambil kira faktor tersebut kan? Bukan perlu, wajib. Wajib. Okey, bukan sunat lagi. Pasal itulah sebenarnya semua akaun saya sekarang ni telah berpindah ke Islamik. Bagus. Alhamdulillah, semualah kecuali yang rumah ni je. Kita dah membicarakan tentang macam-macam lah daripada segi Islamik. Pinjaman perumahan yang Islamik ni, beza dia. Beza pertama, tak boleh guna nama pinjaman perumahan Islamik. Sebab pinjaman itu sendiri memberi konotasi bahawa kita meminjam. Kontrak dia adalah pinjaman. Walhal perbankan Islam, dia tidak meminjamkan kita duit. Jadi kita gunakan apa? Loan? Kita bukan loan. Loan tu pinjaman. Loan pinjaman. Habis? Dia punya istilah tu kita nak tukar. Pertama kena faham dulu. Bank konvensional macam apa saudara Bob kita, dia pergi kepada bank untuk pinjam duit untuk beli rumah. Apa yang bank buat ialah bank bagi kita pinjaman. Luluskan 200,000, 300,000. Dan ada kadar faedahnya. 3%, 4%, 5% dan apa sajalah. 3% lebih daripada nilai pokok pinjaman itu dianggap riba. Itu memang jelas. Sebab itulah dalam perbankan Islam dia tak boleh guna akad pinjaman. Kerana akad pinjaman ini, dia kalau kita bagi 300,000 pinjaman, kita hanya boleh dapat balik 300,000. Kita tak boleh mengenakan sebarang bentuk faedah. Kerana faedah walaupun 1 sen pun dianggap sebagai riba. Kata Nabi SAW, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Apa saja bentuk faedah yang diperolehi daripada akad kontrak pinjaman adalah riba. Jadi macam mana bank Islam buat? Bank Islam hari ini dia ada macam-macam produk. Macam Afiq Islamik, kita ada produk di mana kita panggil sebagai musyarakah mutanakisah ataupun perkongsian untung rugi. Maknanya perkongsian pemilikan. Apabila katakan Faizal nak beli rumah, Faizal akan pergi pada Afiq Islamic Bank nak minta katakan dia dah kata okeylah. Maknanya lulus. Apa yang Faizal akan buat? Faizal akan bayar 10%. Kan down payment kepada tu. Betul. So 10% ini adalah modal daripada pihak Faizal. 90% lagi harga rumah itu katakan 100,000. 10% Faizal bayar, 90% lagi adalah bank bayar. Ini akan menjadikan satu perkongsian bank dengan Faizal. Bulan-bulan apa yang akan dilakukan ialah bank akan charge
sewaan kepada nilaian apa yang dimiliki oleh bank. Mana bank memiliki rumah itu seperti mana Faizal. Dia akan menyewa sebahagian daripada pemilikan itu kepada Faizal dan Faizal akan bayar sewa tu bulan-bulan. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, komponen yang kedua yang kita bayar bulan-bulan adalah komponen kita membayar balik share daripada bank. Maknanya Faizal akan memperolehi pemilikan bank tu dari semasa ke semasa. Sampailah katakan pembiayaan kita tu 20 tahun, share yang tadinya bank 90% akhirnya menjadi 100% kepada Faizal. Sebab Faizal dah bayar balik share bank tu. Nilaian bank. Itu perkongsian. Salah satu cara lah. Kalau cara yang dulu ialah bank akan beli dan akan jual kepada saudara Faizal pada harga yang lebih tinggi. Itu cara yang dianggap sebagai dinamakan sebagai baik bisaman ajil ataupun BBA. Kita jual beli dengan harga tangguh. Maknanya bank akan membeli rumah daripada pemaju dan akan menjual kepada pelanggan pada harga yang lebih tinggi dan dibayar pada jangka masa tertentu. Maknanya ini adalah alternatif yang diberikan oleh Islam untuk mengelakkan daripada umat Islam dan masyarakat secara keseluruhan daripada terjebak dengan riba yang diharamkan oleh Allah. Okey, sungguh berinformasi. Ya. Saya rasa penonton kita pun ada di kalangan mereka yang mempunyai soalan tertentu walaupun masih lagi pelajar, tak lama lagi dia orang akan masuk ke alam perumahan ataupun rumah tangga. Alam perumahan. Alam perumahan. Alam perumahan. Dan rumah tangga. Perumahan ni untuk rumah kita. Rumah tangga untuk kahwin. Tapi kita berhenti seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Fulus. Setiap dari kita punya cita-cita dari saat kita dilahirkan. Umpama kanvas putih, bagaimana cara hidup kita dicorakkan? Namun, hidup bukan sekadar cita-cita, tetapi bagaimana kita mengekalkannya. Mari kita corakkan kanvas putih itu bersama. Demi masa hadapan yang gemilang, kami teguh bersama anda. Mengiringi setiap langkah dan cita-cita dalam kehidupan yang bersyariat. Affin Islamic, perbankan tanpa batasan. Pelekat mangga berkualiti tinggi. Selesa dipakai orang di mana-mana dan ke mana saja. Bangga bersarung mangga. Dear Reflections fans everywhere, my name is Muhammad bin Yahya An-Ninawi from Medina Institute, Atlanta, Georgia, the USA. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I'm honored to have joined the fabulous Reflections team here in Kuala Lumpur. We've got exciting and wonderful and spiritual programs coming soon. Don't forget to watch me on Reflections, Hania DTV, Al-Hijrah. Kembali lagi dengan episod Terata Impian. Tepukan kepada 30 sen. Yo. Dr. Ashraf, kita nak bertanya, kita dah bawa tadi tentang apa pinjaman perumahan secara Islamik, tapi bukan pembiayaan perumahan secara Islamik, tetapi untuk konvensional pinjaman perumahan. Tetapi kita sebagai umat Islam, kita perlulah mengambil usaha untuk menukarkan kalau kita dah terjebak dalam konvensional tu kan kepada Islamik. Tetapi ini ada satu soalan pula ni yang kawan-kawan saya pun ada mengalami masalah seperti projek rumah terbengkalai. Adakah mereka perlu untuk terus membayar ansuran, faedah dan sebagainya ataupun ada pilihan daripada pihak bank untuk pembatalan kontrak tu? Pertamanya, kalau kita melihat dalam konsep perbankan, dia hanya bagi loan, pinjaman. Kalau konvensional lah, dia bagi pinjamannya. Jadi antara you dengan developer, it's not the bank's problem. Itu pemikiran konvensional lah. Tapi dalam Islamik, dalam konsep yang baru diperkenalkan dalam sistem perbankan Islam ini, Musyawarah Kampung Tanah Kisah, dah beberapa tahun dah, dia lebih jelas nilai keadilannya. Kerana
apa yang berlaku kepada rumah itu kita harus tanggung bersama. Bank harus tanggung, pelanggan pun harus tanggung. Maknanya bank akan bersama-sama lah untuk menanggung segala kerugian ataupun dan sebagainya. Betul. Bagusnya. Maknanya kita tak adalah terpinga-pinga seorang diri. So kita boleh merujuk dengan bank juga. So, bank boleh tolong. Sebab itulah keuntungan yang diperoleh oleh bank apabila dia charge sewaan dan sebagainya, itu ada keuntungan yang disahkan dari segi syarak. Kerana keuntungan ini mesti datang dengannya nilai kebertanggungjawaban dan juga nilai risiko. Al-ghunmu bil-ghunmi. No risk, no gain. Kalau kita nak untung, kita kena tanggung risiko. Kalau kita tak tanggung risiko, jangan untung. Ya. Bob, ada apa-apa lagi? Okey. Doktor, saya nak tanya ya. Ada juga orang yang kita dapat lihat di luar sana ya. Membeli rumah second hand ni lebih susah berbanding membeli rumah yang baru ni. Macam mana tu, doktor? Saya tak nampak ada kepayahan apa. Rumah second hand. Rumah second hand. Rumah atas orang lah. Rumah Rumah ada orang dah. Atas tangan lah. Atas tangan. Maknanya rumah yang sudah pun diduduki sebenarnya lebih mudah kerana rumah tu dah ada. Cuma yang paling penting sekali ialah bank kena pastikan sama ada rumah itu sudah menjadi hak milik orang lain ataupun tidak. Kalau rumah itu memang jelas sudah berlaku proses kontrak S&P, Sales and Purchase Agreement, jual beli yang jelas antara pemaju dengan pelanggan tadi. Dan cumanya pelanggan memerlukan pembiayaan. Jadi bank boleh masuk sebagai orang ketiga untuk macam tadilah kalau pergi kepada Affin Islamic, kita ada produk ini, produk yang dinamakan Musyarakah Mutanakisah. Kita nak tanya, ada soalan daripada penonton sekarang ini. Yang pertama, perkenalkan diri anda dan silakan dengan soalan. Okey, soalan saya, boleh tak saya membuat pinjaman yang baru selepas pinjaman yang telah diluluskan sebelum ni saya batalkan? Okey, soalan saya, siapa nama awak? Saya Muhammad Rahimi bin Muhammad Razali. Okey. Doktor. Okey, tak ada masalah. Yang paling penting sekali ialah kita kena pasti sebab dalam Islam ni kontrak itu mesti dua pihak. Kalau kita nak mematikan ataupun kita belum mulakan pembayaran apa-apa, kita mesti mendapatkan persetujuan kedua-dua belah pihak. Bila kita dah habis kontrak yang pertama, barulah kita masuk kepada akad yang kedua ataupun kontrak yang kedua. Baik, jelas ya. Silakan soalannya seterusnya. Nama dulu. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sam. Saya daripada Fakulti Komunikasi Pengajian Media UiTM Shah Alam. Saya ingin bertanya kepada Ustaz, kalau kadar interest contoh sebagai seorang student PTPTN 1%, kalau tempoh bayaran adalah 10 tahun tetapi dalam masa sebulan dalam kontrak mengatakan kita harus bayar 50, tapi kita lebihkan, contoh 1 bulan RM70. Adakah kadar tempoh tu akan berkurangan atau kadar interest tu sendiri akan berkurangan? Macam mana Ustaz? Ini PTPTN bukan perumahan. Yes. Sebagai contoh lah loan, sebab kita tengah bercakap pasal pinjaman sekarang. Contoh kalau perumahan pun awak buat macam tu lah. Perumahan, yes. Contohnya. Dia sama je konsep bila kita sudah ada kontrak. Dalam konteks PTPTN lain sikit sebab PTPTN itu memang pinjaman. Cuma 1% itu telah difatwakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan sebagai ujrah ataupun fee perkhidmatan. Okay? Jadi yang kita bayar lebihan 1% itu adalah fee perkhidmatan. Itu Majlis Fatwa Kebangsaan lah. Dia berbeza lah. Maknanya kalau kita bayar lebih, apakah dia boleh menghabiskan fee perkhidmatan itu? Itu kena tanya pihak PTPTN. Cumanya kalau dalam konteks perbankan Islam perumahan, kalau kita bayar lebih, memang akan ada dalam kontrak. Sebab itulah penting untuk saya mengharapkan penonton di luar sana sebagai pelanggan, kita jangan take for granted bila when it comes to signing of contract. Kita kena membaca terma-terma tu. Memang biasa dalam terma akan ada. Kalau kita bayar lebih, apakah dia akan mengurangkan harga pokok ataupun akan mengurangkan nilai keuntungan. Itu kita kena faham. Sebab dia akan mengambil kira secara keseluruhan jumlahnya. Contohnya dalam perbankan Islam, bila akad dia adalah akad jual beli, kita dah tahu dah berapa harga jualan untuk 20 tahun akan datang. Sebab itulah kalau harga rumah tu 100,000, bila kita kira balik kadar keuntungan, yang kita bayar kepada bank sebenarnya 250,000. Ada 150,000 keuntungan yang diambil oleh perbankan Islam. Sebab apa? Dia kira berasaskan kadar yang dia tengok apa bank konvensional bayar. Kalau bank konvensional charge 4%, dia pun akan kira 4%, tetapi 4% itu dia akan kira sebagai jualan secara keseluruhannya. Beza dengan bank konvensional, 4% itu dia boleh naik, dia boleh
turun. Tapi Islamik dia hanya sebagai benchmark saja. Tetapi once kita dah tetapkan 4%, kita kira harga jualan 250,000, dia tidak boleh naik dan tidak boleh turun. Itu keistimewaan bank Islam. Jadi kalau kadar faedah naik 6% pun bank Islam akan tetap charge 4% sebab akad kita adalah 250,000. Jadi kalau kita bayar lebih bulan-bulan tu, dia akan mengurangkanlah 250,000 tu. Ya, tapi kita minum dulu Dr. Bob, kita minum dulu sebab sekarang ni kita nak lihat apakah soalan kuis untuk penonton di rumah yang terkumpul dan juga yang berbentuk mingguan. Saksikan. Itu dia kepada penonton-penonton di rumah. Jangan lupa jawab soalan untuk mendapatkan hadiah-hadiah istimewa. Tapi sekarang ini, Bob, kita nak dengar kata-kata akhir daripada Bob sebelum kita berpisah ni, Bob. Oh, lama. Okey. Baiklah, kepada semua rakan-rakan yang berada di luar sana, saya rasa kalau ingin mendapatkan maklumat tentang nak beli, jual, beli rumah ni lah terutamanya, saya rasa baru hari ini pun saya sendiri terbuka minda untuk baru mengetahui apa yang sebaik-baiknya. Jadi marilah sama-sama kita merujuk kepada pihak yang lebih afdal lah, lebih arif lah dalam jual beli rumah ni dari segi Islamiknya. Baik, terima kasih. Dan juga doktor, kesimpulannya. Yang paling penting bukan saja Islamik, kerana cara yang betul diberkati oleh Allah, kehidupan kita pun akan diberkati. Rumah kita pun akan diberkati. Rumahku, syurgaku. Ya. Terima kasih. Tepukan kepada Dr. Ashraf Wajdi dan juga Bob, tetamu kita pada hari ini. Semoga kita mendapat manfaat daripada apa yang diperbincangkan dan insya-Allah minggu hadapan untuk hari dan waktu yang sama dalam Fulus di TV Al Hijrah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Walau ku tahu kau tak sempurna, takkan membuat aku jauh darimu. Apa adanya, ku kan tetap setia kepadamu. Oh, oh. Tuhan, jagakan dia kekasihku yang tetap milikku. Aku sungguh mencintai, sungguh menyayangi setulus hatimu. Sebelum saya hijrah dulu, mungkin tahu zakat tapi tak ambil berapa serius sangat. Macam tahu-tahu, alah sikit lah, bukannya banyak pun tapi alah tak payah macam-macam kan. Dia kita ada rasa juga kan. Ada juga, teruk kan. tapi alhamdulillah setelah kita setelah saya hijrah, sekali banyak benda kita belajar dan kita tahu sendiri betapa ada hikmah di sebalik mengapa Islam mewajibkan kita berzakat tu. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama Afin Bank dan Afin Islamic.